Assalamualaikum and welcome to my channel. Saya Syamuddin bin Hamdan akan membincangkan tentang tajuk ketiga, iaitu pemikiran saintifik Islami dalam video ini, yang ditugaskan oleh pensyarah saya Dr. Halim bin Ibrahim sebagai penilaian akhir untuk subjek ijtihad dalam isu-isu sains dan pemikiran saintifik. Apa itu pemikiran saintifik Islami? Ia merupakan satu aktiviti eksploitasi otak yang memerlukan penerokaan, penyelidikan dan pemerolehan kemahiran pemikiran kritis untuk manfaat yang holistik dan berasaskan kepada Islam. Dalam pemikiran saintifik Islami, Al-Quran bukan sekadar ditafsir secara tekstual semata-mata, malah ia juga ditafsir merangkumi kontekstual, iaitu dengan melihat kepada beberapa aspek seperti asbab nuzul, nasakh mansukh dan sebagainya. Dan inilah yang dilakukan oleh ulama terdahulu dalam berijtihad menentukan sesuatu hukum sama ada diterima atau dilarang dalam Islam. Apa yang saya pelajari sebelum ini, ada 4 elemen dalam pemikiran saintifik Islami, iaitu dalam pemikiran saintifik Islami ia mestilah berasaskan kepada yang pertama analisis, kepada analisis suatu isu. Yang kedua ialah penilaian. Lepas analisis, ia mestilah membuat penilaian terhadap suatu isu itu. Kemudian yang ketiga ialah penghujahan daripada penilaian isu tersebut. Dan yang keempat ialah membuat kritikan terhadap suatu isu tersebut. Dan kritikan tersebut mestilah berasaskan kepada kritikan ilmiah, bukan kritikan emosi. Dalam pemikiran saintifik Islami, perlu melalui beberapa proses sebelum membuat keputusan tersebut. Yang pertama ialah perlu mengenal pasti dan memahami masa suatu masalah itu. Sebagai contoh yang saya ambil, masalah yang sedang melanda bumi kita, iaitu masalah COVID-19. Kemudian, bila dah kenal pasti masalah tersebut, perlu mencari maklumat bagi menyelesaikan masalah tersebut. Sebagai contoh, langkah yang diambil oleh kerajaan ialah dengan menguatkuasakan PKP di seluruh negara, iaitu dengan menutup hampir ke semua sektor-sektor dalam negara. Bila dah mencari maklumat tentang masalah tersebut dan mempunyai beberapa pilihan yang ada untuk menyelesaikan masalah tersebut, perlulah menolak beberapa pilihan yang ada untuk menyelesaikan masalah yang ada. Daripada masalah tersebut, perlu dipikirkan apa kekuatan dan apa kelemahan berdasarkan pilihan yang ada. Contoh yang kerajaan buat, dia tidak menutup ke semua sektor demi menjaga kebajikan rakyat, demi menjaga ekonomi negara dan sebagainya. Bila dah menolak pilihan yang ada, perlulah menilai hipotesis yang telah dibuat dan seterusnya membuat keputusan terhadap sesuatu masalah untuk diselesaikan. Berdasarkan apa yang saya pelajari dalam kelas Dr. Halim, terdapat beberapa ciri-ciri pemikiran saintifik Islami. Ciri-ciri yang pertama ialah pemikiran saintifik Islami perlu memotivasikan dan berpandukan prinsip wahyu, disepadukan dengan nilai akhlak. Yang kedua, pemikiran saintifik Islami perlu kaedah pemikiran berkait langsung dengan maqasid syariah, iaitu dengan memelihara 5 kepentingan, iaitu agama, akal, nyawa, harta, keturunan. Yang ketiga, implikasi signifikan dalam penyelidikan dan pemahaman fenomena tabi'i dan pembangunan insan. Yang keempat, wahyu sebagai sumber ilmu yang dinamik dan daya motivasi dalam pengetahuan. Yang kelima, persoalan ilmu dan pencarian kebenaran bermaslamatkan agama. Dan yang keenam ialah penerokaan ilmu mestilah berasaskan kaedah yang objektif yang boleh diukur secara penaklukan logik atau pengujian empirik. Sebagai kesimpulannya,
Pemikiran saintifik Islami perlu diterjemah dalam bentuk tindakan dan amalan, yang ini perlu dilaksanakan dalam kehidupan seharian, bukan sekadar retorik semata-mata yang membicarakan idea yang ideal tetapi tak dapat dilaksanakan. Ia penting bagi umat Islam terus berpegang dengan ajaran Islam sebenar bagi memastikan paradigma tauhid relevan setiap masa. Pemikiran saintifik Islami juga penting kerana ia menekankan usaha tajdid dalam setiap aspek kehidupan Muslim, kerana disebabkan atas kecuaian pengamalan umat Islam, berlakulah pemalsuan dan penyimpangan ajaran sebenar Al-Quran dan As-Sunnah. Dan ia juga penting kerana ia menekankan proses mempertajamkan intelek umat Islam dalam memahami Islam. Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih kerana sudi menonton. Assalamualaikum.